sedang dilanda kemiskinan dan kefakiran. Ketika inilah hikmah ibadah korban semakin jelas untuk membantu golongan yang memerlukan. Ayo laksanakan ibadat korban bersama Yayasan Budi Ihsan Malaysia melalui kempen Juadah Korban 1001 Asnaf pada musim korban tahun 2020 ini, dan daging korban akan diagihkan kepada asnaf serta fakir miskin di Malaysia dan Afrika hanya RM360 sahaja untuk satu bahagian lembu. Okey, beberapa minggu daripada sekarang tiba masanya lah untuk kita sama-sama melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita untuk kita melaksanakan korban bagi umat Islam yang sememangnya mampu ataupun sebelum ini memang mampu tapi tak pernah terfikir langsung untuk membuat ibadah korban, dan kali ini tiba masanya diharap terbuka hati anda untuk kita berkongsi dan banyak informasi nak dibawakan bersama dengan tetamu kita pada waktu ini. Ya, dikenali sebagai kembara korban 1001 Asnaf bersama dengan saya dan juga kita berdua Hani, Ustaz Bakhtiar Fitri, Duta Yayasan Budi Ihsan Malaysia, YBIM. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kalau kita melihat kepada visual yang telah kita tengokkan tadi dengan hanya RM360 untuk satu bahagian insya-Allah semuanya sebenarnya mampu, cuma tak tergerak lagi Ustaz. Jadi Ustaz mungkin boleh berikan sedikit mukadimah kenapa kita perlu melaksanakan korban dan kenapa sebenarnya lokasi yang dipilih ini kali ini Afrika, sebab 2-3 tahun kebelakang ini memang kita dengar banyak bantuan dan juga ibadah korban yang dilakukan di sana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Alhamdulillah, saya syukur kepada Allah Taala. Sebenarnya kan bila kita tayangkan video tu tadi tu kan, termasuk juga bila kita tunjukkan kepada semua yang menonton pada pagi ini, Allah telah gerakkan hati kita sebenarnya. Allah bagi peluang kepada kita ni sebenarnya untuk sama-sama membantu saudara kita di sana sebenarnya. Tengok video tadi pun dah cukup sebenarnya. Kita nampak bagaimana kesusahan di Afrika. Kalau orang bertanya kepada kami kenapa Afrika, dan kita nak membantu suku juta rakyat Afrika di sana. Punya kesusahan rakyat Afrika di sana, bayangkan dia basahkan kotak-kotak dengan air sebagai makanan. Dia makan rumput. Dan ada yang memang hanya seumur hidup sekali sahaja makan daging. Dan mereka sangat menantikan kita punya sumbangan daripada rakyat Malaysia ni. Itu sebablah kami memilih Afrika, dan subhanallah kami merancang untuk menyampaikan bantuan kepada suku juta rakyat Afrika di sana. Itu sebab kami menggalakkan dan kami membuka ruang kepada semua rakyat Malaysia yang berada bersama dengan kita, yang menonton dengan kita pada hari ini, agar sama-sama kita memanfaatkan. Dan kenapa mesti bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia ini istimewa bersama dengan kami sebenarnya? Yang pertamanya, nampak saja bagaimana kesungguhan kami untuk kami nak mempromosi ataupun mewar-warkan kembara korban 1001 Asnaf, sampai kami memilih Selamat Pagi Malaysia sebagai kami punya tempat untuk kami nak mewawarkan kesungguhan kami di situ, yang berbeza dengan NGO yang lain sebenarnya. Yang keduanya, siapa yang berkorban bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia ini, dia bukan setakat membantu asnaf di Afrika, termasuk juga 1000 asnaf di Malaysia juga akan mendapat manfaatnya juga. Nak bagi maksudnya begini, duit yang telah disumbangkan kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia dikumpulkan, ada bahagian itu juga kita akan bagi untuk korban di Malaysia. Maknanya siapa bersama dengan yayasan dia dapat 2 pahala. Satu, pahala korban ni besar. Dalam mazhab Syafi'i menyebut hukumnya sunat muakkad korban ni kan. Bahkan Nabi bagi pula hadis ganjaran kepada orang yang berkorban. Setiap titis darah yang keluar daripada binatang sembelihan itu, korban itu tadi, menghapuskan dosa. Begitu besar. Itu dekat dunia. Bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni pula dapat pula pelepasan cukai LHDN pula dekat situ. Tidak ada lagi mana-mana NGO yang buat begini. Saya nak sebut kesungguhan tu tadi. Dan kami pula dalam waktu yang sama ni tadi, siapa yang mendaftar dengan kami melalui online, dia akan dapat resit pengeluaran cukai. Yang kedua, dia dapat juga sijil. Direktor dapat sijil di situ. Dan kami nak tunjukkan. Orang tanya, saya tanya juga kepada orang yang peserta korban kan, mana tahu kami punya program kami ni. Dia kata melalui TV, dia kata kan. Kalau dekat TV ni kami percaya takkan ada penipuan dekat situ. Kan macam-macam hari ni kan, skema begitu kan. Tidak ada penipuan dekat situ. Bahkan dengan sumbangan RM360 itu tadi, sangat mudah, berpatutan. Kami telah bekerjasama dengan Majlis Agama Islam di Afrika. Boleh layari kami punya website Yayasan Budi Ihsan Malaysia, boleh layari juga
FB page kami, boleh like di sana, boleh tengok surat-surat lantikan daripada Majlis Agama Islam dekat sana. Nak beritahunya, kami dapat direct pelantikan daripada kerajaan Afrika, mufti di sana, untuk melaksanakan korban, dan sudah bersedia 2,000 orang staf kami di sana untuk nak melaksanakan korban di sana. Di sebanyak insya-Allah lebih kurang 12 negara kita akan buat di sana nanti. Itu sebab manfaat yang tuan-tuan semua sumbangkan kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia ini dapat digunakan lebih ramai lagi rakyat di seluruh dunia ini, terutamanya di Afrika itu tadi. Sebab kami sangat menggalakkan untuk kepada semua sama-sama kita bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia untuk kita menyampaikan bantuan dan menyempurnakan hajat saudara kita di sana, insya-Allah. Mudah-mudahan telah memilih benua Afrika sebagai tempat untuk menjalankan ibadah korban, kerana kita tahu sana kadar kemiskinannya begitu tinggi dan sebagainya. Tapi dalam situasi sekarang ini, Ustaz, pandemik COVID-19, mungkin juga ada perkara-perkara yang juga telah pun diteliti terlebih dahulu untuk memastikan ibadah korban itu dapat dilakukan dengan baik, SOP juga dipatuhi di sana. Bagaimana? Baik, itu yang saya sebutkan tadi tu. Dan banyak orang bertanya pasal benda ni, tentang SOP, tentang kebenaran. Itu sebab kami berusaha dapatkan surat kebenaran keizinan daripada Majlis Agama Islam di sana. Kami bekerjasama di sana dan bersama dengan Majlis Agama Islam di sana, mereka melantik NGO di sana yang merupakan staf kami, pegawai kami untuk menguruskan dekat sana itu. Dan insya-Allah kalau direzekikan kami di Malaysia ini, kalau kata kerajaan buka pula jalan untuk kita terbang ke sana, insya-Allah kita akan ke sana nanti, insya-Allah. Wakil-wakil kami akan ke sana juga. Tapi boleh bagaimanapun, jangan risau, itu saya sebut tadi tu. 2,000 orang ke 3,000 orang staf kami telah bersedia untuk menanti binatang-binatang haiwan korban untuk disembelih. Dan saya minta kepada semua rebut peluang ni sebenarnya. Sebab ganjaran-ganjaran. Ada kan yang ibu bapa ni kan, ditanya saya, Ustaz, dia kata, yang ini saya korban bagi pihak anak saya, dia kata. Mudah-mudahan dengan korban ni tadi Allah lembutkan hati anak saya. Allah. Rupanya ayah ibu ni jadikan korban itu tadi gadaian untuk kebaikan akhlak anak tu tadi. Ada juga anak-anak kata, Ustaz, mak ayah saya dah meninggal dunia, Ustaz. Boleh tak saya nak bagikan korban untuk bagi pihak mak ayah saya? Dalam Islam, dalam hukum fiqh, ada pendapat mengatakan boleh kita korban bagi pihak arwah ibu ayah kita, untuk nak dapatkan, nak sampaikan pahala kepada mereka dalam kubur. Boleh, tak ada masalah. Itu sebab saya kata, kita ni dengan Allah Ta'ala, kita boleh minta apa saja kepada Allah Ta'ala. Dan tiba Allah ajar kepada kita, apa pula yang kita bagi kepada agama kita. Itu sebab bila kita baca ayat Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Allah ajar kepada kita, hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan dan bantuan. Allah ajar kepada kita, kalau kau nak minta anak kau baik, kalau kau nak minta ganjaran kebaikan daripada aku, murah rezeki kau, kan pandemik PKP sekarang ni kan, macam-macam orang mengadukan tentang kesempitan apa semua kan. Allah akan bantu kita, tetapi Allah melihat apa yang boleh kita bagi untuk agama Allah. Lalu dalam keadaan Zulhijjah ini, kita sepatutnya ada 2 ibadah yang besar. Satu haji, yang keduanya korban. Tahun ini saya dapat panggilan untuk menunaikan haji, tapi tak dapat pergi. Apa perasaan? Sangat sedih sebenarnya. Tetapi Allah bagi satu lagi ruang kepada saya untuk berkorban. Dan saya ajak pula kepada semua untuk berkorban. Sebab itulah kita kena rebut peluang untuk berkorban. Dengan sebab korban ini, kita bagi sesuatu untuk agama Allah Ta'ala. Allah bagi kepada kita pula apa permintaan kita. Itu sebab saya kata kepada semua, rebut peluang ini selagi mana Allah bagi kita peluang. Dan kita kena ingat, Allah sebut dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang orang-orang yang telah Allah Ta'ala cabut nyawa dia, merayu kepada Allah untuk hidup kembali. Mereka merayu kepada Allah, kenapa untuk hidup kembali? Bagilah peluang untuk aku bersedekah, untuk membantu orang lain. Rupanya ada orang merayu kepada Allah nak hidup balik. Bukan sebab apa? Nak bantu orang. Kenapa? Rupa-rupanya pada hari kiamat, Nabi SAW meraihkan dalam hadis kepada orang-orang yang banyak membantu orang lain. Kata Nabi, man qada li akhihi hajatan kuntu lahu waqifan inda mizanihi fa in rajahu ila syafa'atulah. Barang siapa menyempurnakan satu hajat saudaranya di dunia, aku menantinya di al-mizan. Kalau berat timbangan pahala, dia masuk ke syurga. Kalau ringan timbangan pahala, aku berat ke timbangan pahala. Rupanya pada hari kiamat nanti, bagi orang yang membantu saudaranya satu hajat, menyampaikan daging korban kepada mereka, Nabi menanti kita di al-mizan untuk diberi syafaat, diberatkan timbangan pahala. Itu kalau seorang kan. Bayangkan di Afrika, suku juta kita bantu di sana. Agak-agak berapa banyak syafaat yang Nabi akan bantu kepada kita. Itu kalau kita buat untuk diri kita.
apatah pula kita buat untuk ayah ibu kita, untuk anak-anak kita, untuk orang-orang yang kita sayangi. Itu sebab kan kadang-kadang ada orang tanya saya, Ustaz, kalau satu kurat, satu lembu tu okey tak? Okey, lagi cantik. Cuma 2,520 saja. Buat untuk satu keluarga. Buat. Mudah-mudahan dengan sebab kebaikan kita untuk agama, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Dan Alhamdulillah hingga ke hari ini ramai dah orang dah minta dah nak masuk dengan kami kan. Dan saya minta kepada semua, ni kita tengah bersiaran ni, terus kontak kami punya hotline kami 019-625-1005. Seulang kembali 019-625-1005. Staf kami, pegawai kami sedang menanti panggilan anda. Kalau mungkin tak berjawab, sabar. Akan dilayar sebentar lagi nanti, insya-Allah. Itu sebab ada pula orang kata, Ustaz, nak tunggu gaji boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tunggu gaji kami reservekan untuk tuan-tuan dan perempuan. Kami bagi peluang juga untuk berkorban, tak ada masalah. Tapi yang penting kita nampakkan kesungguhan kita. Pegawai kami menanti dekat sana. Nak tahu berkaitan dengan update berkaitan dengan kami punya korban kembara korban ini, boleh layari ataupun like FB page Yayasan Budi Ihsan Malaysia, dan juga boleh layari website kami YBIM ataupun Yayasan Budi Ihsan Malaysia. InsyaAllah, mudah-mudahan kami doakan. Ya, mudah-mudahan ada banyak sebenarnya ruang untuk anda ni, nak beli satu bahagian boleh, 3 bahagian boleh, nak beli seekor pun boleh, tak ada masalah. Dan seperti mana Ustaz sebutkan tadi, maknanya kalau nak berkorban untuk dibayar untuk orang yang tersayang, contohnya isteri berhajat tapi tak ada, mungkin tak ada wang yang mencukupi, suami belanjalah, tak ada masalah Ustaz. Alhamdulillah banyak pahala dapat. Hadiah untuk keluarga isteri dia kan. Okey, jadi itu sekali lagi boleh pergi ke ybim.org.my Palang Kurban untuk membuat urusan kurban secara dalam talian. Ini dia informasi dan juga maklumatnya. Kembara juadah kurban 1,001 asnaf di 12 tempat lokasi negara di Afrika. Ya. Baik, jadi itu dia. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian pada pagi ini bercakap tentang program ibadah kurban anjuran Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Terima kasih kita ucapkan pada dutanya itu Ustaz Bakhtiar Fitri. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Baik, waktu ini kita nak terus bawakan pada anda juga cerita pagi